Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saifullah bin Abdul Rauf, nombor matrik 282951 daripada grup E Pusat KB. Hari ini grup kami akan menerangkan mengenai pakej rancangan ekonomi Prihatin Rakyat, iaitu Prihatin. Okey. Grup kami terdiri daripada Syukri bin Ahmad, nombor matrik 283006, Muhammad Azrul Aminur Rashid bin Muhammad Rosli, nombor matrik 282955, Nur Iman bin Nur Aziz, nombor matrik 282983, dan Muhammad Syafiq Kamsani, 282968. Okey, Malaysia adalah negara membangun secara pesat dengan kemajuan yang telah banyak dicapai, namun kita masih mengukuhkan ekonomi dengan merebut segala peluang di dunia dalam perniagaan globalisasi. Kita sangat komited dengan dasar yang telah memacu negara ke hadapan meredah cabaran ekonomi pada masa kini. Cabaran kian mendatang, namun negara tetap mengukuhkan kedudukan dalam senarai ekonomi terbaik di dunia walaupun dunia sedang mengalami krisis ekonomi. Negara kini telah melancarkan pakej rancangan ekonomi Prihatin Rakyat, iaitu Prihatin. Ini adalah berikutan penyebaran wabak COVID-19 yang semakin menular di dunia dan dikategorikan sebagai pandemik. Kerajaan amat peka mengenai pelan untuk mengekalkan dan pemulihan ekonomi demi menjaga kepentingan rakyat. Pakej rancangan ekonomi Prihatin amat dialu-alukan untuk melindungi negara dari terus terjerumus dalam kegawatan ekonomi di sebalik wabak penyakit COVID-19. Ketika genting seperti wabak coronavirus ini telah dilalui Malaysia pada tahun 2013 kerana wujudnya sindrom pernafasan akut yang teruk, iaitu SARS. Wabak SARS tersebut telah mengakibatkan pertumbuhan industri pelancongan terjejas kerana jumlah pelancong asing dicatatkan mengalami penurunan. Oleh itu, 7.3 bilion ringgit diperuntukkan melalui pakej rancangan ekonomi pada tahun 2003 bagi menyelesaikan masalah ekonomi di samping wabak penyakit yang melanda. Negara pernah mengalaminya dengan kejutan ekonomi dan kenaikan yang lembab. Sebagaimana kita tahu, banyak negara telah memperkukuhkan dengan suntikan rancangan ekonomi, tetapi kenaikan tidak akan dijangka kerana kebanyakan pakej rancangan ekonomi lebih kepada mempertahankan atau melindungi pekerja yang bakal hilang pendapatan untuk sementara sahaja. Kita dapat melihat kesengsaraan yang dihadapi rakyat akan kekal sehingga ekonomi betul-betul berada di landasan yang selamat dan adalah perkara yang meruncingkan kerajaan. Okey, mengenai pinjaman perniagaan dijadual dan isu semula. Industri-industri di Malaysia adalah yang paling terkesan dengan pandemik ini, terutama sektor pelancongan dan perniagaan. Justru untuk memastikan beban yang ditanggung pengusaha industri ini berkurangan, pinjaman yang mereka lakukan dari mana-mana institusi kewangan dapat distruktur dan dijadualkan semula di samping dapat menangguhkan pembayaran pinjaman mereka. Bantuan kewangan disediakan oleh institusi kewangan hasil daripada pengawasan Bank Negara Malaysia, iaitu BNM. Di samping itu, kemudahan-kemudahan dan bantuan kewangan yang disediakan bagi individu yang melakukan pinjaman serta bagi individu yang terjejas pendapatannya. Langkah penstrukturan pinjaman adalah satu langkah terbaik untuk mengurangkan beban pemilik-hutang yang terjejas akibat kejutan ekonomi kerana wabak tersebut. Segala perangkaan untuk mengurangkan beban adalah amat dialu-alukan demi menjaga kepentingan rakyat Malaysia. Kerana perkara tersebut berkait rapat dengan kesejahteraan rakyat, kita tidak dapat bayangkan jika syarikat besar akan tutup kerana kerugian dan tidak beroperasi. Sudah pasti kita akan kehilangan pekerjaan dan secara tidak langsung negara akan mempunyai kadar pengangguran yang sangat tinggi. Okey, yang kedua, bantuan kemudahan khas, iaitu SRF. Sebanyak 2 bilion diperuntukkan oleh BNM untuk dijadikan dana kemudahan bantuan khas dengan kadar pembiayaan sebanyak 3.75% setahun. Perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas dari sudut adunan tunai dan dibantu dengan adanya peruntukan seperti ini. Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan SJPP ini telah menjamin pembiayaan sebanyak 80% daripada jumlah yang dipinjam dengan bayaran konsesi 0.5% setahun. PKS boleh membuat pinjaman maksimum sehingga RM1 juta dan diberi masa sehingga 6 bulan untuk penangguhan bayaran di bawah SRF ini. Di samping tempoh pinjaman juga ditawarkan sehingga 5.5 tahun. Setiap perusahaan akan dibantu oleh kerajaan melalui pakej tersebut dan tidak ketinggalan juga bagi usahawan PKS. Rakyat maklum bahawa kepentingan PKS tidak perlu diragu lagi kerana ia adalah elemen pembangkit ekonomi negara. Bantuan khas ini akan digunakan untuk merangsang beberapa pertumbuhan di dalam PKS itu sendiri dan amat penting untuk permulaan yang diharapkan dapat memberi impak positif pada kekuatan ekonomi pada masa kini. Okey, saya suruh seterusnya akan disambungkan oleh rakan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum, saya Muhammad Syafiq bin Kamsani, nombor metrik S28298. Sambungan pembentangan, tajuk bantuan kemudahan khas. RM200 juta diperlukan untuk peniaga kecil dan skim kredit mikro oleh BSN dan syarikat lain yang terjejas seperti pelancongan ditawarkan pada kadar 4%. Setelah 6 bulan pinjaman dilakukan, barulah bayaran balik secara angsuran bermula. Perniagaan kecil adalah antara yang terjejas teruk, dan jika tidak dibantu, kita akan melihat mereka menutup pintu awal pada dan bahkan menjadi pemiutang yang gagal membayar balik pinjaman. Dan ini juga akan mengganggu kedudukan ekonomi yang sedikit demi sedikit akan merundung dengan pantas. Segala bantuan yang diberikan akan memberikan sedikit bantuan untuk meneruskan kelangsungan perniagaan kecil yang akan terjejas. Kerajaan amat komited dan memastikan tiada golongan yang tercicir dalam peringkat rangsangan ekonomi kali ini. Bermula 1 April 2020 sehingga 30 September 2020, bayaran cukai pendapatan secara angsuran boleh ditanggung selama 6 bulan. Keistimewaan ini diberikan kepada peniaga di bawah industri pelancongan seperti ejen pelancongan dan industri perhotelan. Pindaan bayaran cukai juga diberikan kepada peniaga kecil lain yang terkesan dengan situasi pandemik ini. Jika bulan ketiga pembiayaan cukai jatuh pada tahun ini, membolehkan peniaga mengurang berbelanja terhadap pembayaran cukai dan mereka menumpukan perhatian kepada meneruskan survival dalam perniagaan. Ini juga amat baik jika kerajaan dapat meneruskan sehingga ekonomi dapat berada di landasan terbalik. Dimaklumkan bahawa pembayaran cukai secara angsuran adalah langkah bijak untuk mengatasi inflasi dari dalam. Dalam situasi genting ini, banyak kelonggaran diberikan oleh pihak kerajaan kepada rakyat. Antaranya ialah pengecualian cukai perkhidmatan selama 6 bulan bermula 1 Mac 2020 sehingga 31 Ogos 2020. Bagi hotel yang menyediakan perkhidmatan penginapan ditetapkan dalam kumpulan A. Jadual pertama peraturan cukai perkhidmatan 2018 sektor perhotelan kini adalah amat membimbangkan kerana mereka bakal melepaskan pekerja hotel demi menyelamatkan survival perniagaan perhotelan. Kita difahamkan pelancong telah berkurang untuk menginap di hotel dan ini akan terus menjejas pendapat perhotelan di negara. Kita mempunyai rangkaian hotel yang beroperasi tetapi tanpa penghuni. Ini akan menjejaskan kos selenggara hotel itu sendiri. Yang pasti kita akan melihat rangsangan ekonomi kali ini dapat memberi manfaat pada setiap lapisan masyarakat. Di bawah subsection 33-1 ACP 1967, potongan cukai layak diberikan kepada syarikat yang berbelanja menyediakan peralatan perlindungan diri (PPE) kepada pekerjanya seperti mas, manakala pembelanjaan bagi PPE bukan pakai buang layak dituntut sebagai alam modal. Kebanyakan syarikat kontraktor bangunan akan memasukkan tuntutan untuk PPE kerana setiap pekerja-pekerja permulaan akan dimasukkan ke dalam tender sebagai belanja hangus. Pendekatan kini telah membawa maksud bahawa PPE adalah termaktub dalam alatan keselamatan wajib bagi pekerja untuk berlindung dari kecederaan. Kepentingan untuk mengurangkan kos juga dapat melindung lebih ramai pekerja, di samping dapat mengurangkan kadar kemalangan semasa bekerja. Okey, saya sambung pada rakan seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Imam bin Nur Aziz, nombor metrik S282983. Okey, saya sambung yang rakan saya. 15% potongan ke atas bil elektrik diberikan oleh kerajaan kepada sektor perniagaan dan juga pelancongan, serta 2% bagi sektor komersial selama 6 bulan bermula 1 April 2020 bagi mengurangkan beban sektor industri yang sangat terjejas kerana wabak COVID-19 ini. Selain itu, pengurangan kadar penyewaan premis di lapangan terbang serta pengurangan cas parkir dan
pendaratan pesawat oleh Malaysia Airport Berhad MAHB. Di samping itu, kekurangan pelancong asing amat menjejaskan industri pencipta di dalam lapangan terbang. Oleh demikian, 1 April 2020, pengurangan tempoh pembelian barangan yang bebas daripada cukai iaitu daripada 72 jam kepada 48 jam serta penaikan nilai amban barangan yang bebas daripada cukai itu sebanyak 500 iaitu dari kadar 500 kepada 1000 barangan. Selain daripada yang telah tersedia, terdapat pengecualian mengikut hak yang ditetapkan mempunyai hak nilai amban. Contohnya seperti barangan penjagaan diri, semua jenis pakaian, minuman keras, rokok serta kasut. Hal ini hanya terjadi di kedai bebas cukai di lapangan terbang antarabangsa sahaja. Perniagaan lapangan terbang akan terjejas teruk apabila pintu masuk dari luar negara disekat demi kebaikan bersama. Tetapi lain pula pada peniaga di sana kerana mereka amat memerlukan pelancong untuk membolehkan urus niaga dan sebagai meneruskan perniagaan. Dana pakej rangsangan ekonomi oleh Sistem Insurans Pekerja SIP yang berjumlah 1.1 bilion adalah media bantuan bagi pekerja yang hilang pekerjaan, kelonggaran syarat kelayakan oleh SIP kepada pekerja yang kehilangan kerja daripada industri yang terjejas dengan memberi pengecualian tempoh minimal caruman sebanyak 3 bulan. Hal ini dapat memberi banyak faedah kepada lebih ramai individu untuk tahun 2020 ini. SIP meningkatkan silin untuk yuran latihan dari 4,000 kepada 6,000 dan pelatih juga diberikan allowance daripada berjumlah RN30 sehari. Kerajaan telah menyediakan sistem untuk menyelamatkan pekerja jika berlaku kehilangan kerja secara langsung. Kita diberi peluang untuk menampung kehidupan dengan cara pelbagai yang telah disediakan oleh kerajaan. Keberkesanan setiap suntikan untuk penawar adalah langkah bijak kerajaan. Dalam kegawatan ekonomi dan tahap permintaan juga berkurangan akibat pandemik, industri yang terkesan harus memandang serius dan harus menggunakan peluang untuk mendirikan modal insan serta tenaga kerja supaya dapat bersedia bagi memulih sektor industri. Malaysia hasil kerjasama kerajaan bersama pembangunan sumber manusia Berhad Grant Padanan sebanyak RM1 juta telah disediakan dengan nilai kadaran nisbah 1.1. Oleh yang demikian, sejumlah wang bernilai RM2 juta diperuntukkan untuk 40,000 pekerja sektor yang terkesan seperti perhotelan, peruncitan dan pelancongan. Boleh menggunakan dana ini bagi menampung latihan serta ia juga membuka kepada sektor lain seperti perkilanan yang memerlukan dana tersebut sebanyak RM50 juta diperuntukkan ditambah oleh kerajaan sebagai subsidi pembiayaan khusus jangka pendek terutama dalam bidang kemahiran digital. Pengkodan promosi digital dan sains data adalah antara kursus atas talian yang ditawarkan ini akan memaafkan sekurang-kurangnya lebih kurang 100,000 rakyat Malaysia akan menerima faedah daripada ini. RM20 juta diperuntukkan oleh kerajaan untuk pembiayaan insurans jangka pendek ini yang diadakan di 13 pusat pembangunan kemahiran negeri. Fokus daripada pihak ini adalah terjurus kepada teknikal latihan vokasional dan memberi faedah kepada lebih daripada 1,600 pelatih yang bekerja dalam sektor pengilanan. Institusi latihan kemahiran awam ILKA digalakkan bekerjasama dengan industri untuk menganjurkan kursus. Program kerjasama sumber manusia ini adalah langkah yang untuk memperluaskan cabang pasaran pekerja supaya mereka menjadi mahir bukan hanya dalam bidang tertentu tetapi mereka akan mahir dalam pelbagai bidang. Ini akan membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat dengan memiliki banyak pengetahuan dari lain-lain cabang kemahiran. Pengutipan yuran khusus dan pembayaran belanja berkaitan tambahan serta pengambilan tenaga pengajar daripada industri adalah hasil kerjasama jangka pendek antara kerajaan dan ILKA. Sejumlah RM600 disediakan kepada pemandu taksi, pemandu bas pelancong, pemandu pelancong dan penarik beca yang aktif dan berdaftar pada 31 Disember 2019. Sehari intensif oleh kerajaan hampir 29,000 pemandu taksi, 6,000 pemandu bas
pelancongan dan 17,000 pemandu pelancong dan penarik beca telah mendapat manfaat dari inisiatif tersebut. Kerajaan tidak juga melupakan mereka yang secara langsung terlibat dalam sektor pelancongan. Walau bagaimanapun, kita akan nampak rancangan pakej ini lebih merakyatkan ekonomi di masa ekonomi mengalami kejatuhan yang teruk. Kita sepatutnya komited menyokong pakej ini demi menyelamatkan golongan pekerja yang akan terjejas. Golongan mereka yang menyumbang pada bidang pelancongan juga diberi perhatian sepenuh di sini. Okey, saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrul Amin Rashid bin Muhammad Rosli. Nombor metrik 282955. Sambungan daripada rakan saya tadi. Wabak coronavirus ini amat dirisaukan kerana pejabat awam sangat secara langsung ketika melaksanakan tugas. Justru insentif akan diberi sebagai allowance khas sebanyak RM400 sebulan untuk doktor dan juga kekitangan perubatan lain, manakala RM200 bagi lain-lain kekitangan, termasuk pegawai immigration di pintu masuk yang terlibat secara langsung dalam pengurusan dan membendung wabak ini. Insentif ini dibayar melalui 1 Februari 2020 sehingga wabak coronavirus ini berakhir. Dianggarkan seramai 17,000 pekerja akan mendapat insentif ini. Allowance ini dapat membantu sedikit beban dan dijangkakan bermanfaat kepada pekerja. Penyediaan untuk memenuhi keperluan kesihatan dan keselamatan untuk pengawalan wabak. Ini sangat dipastikan kerajaan akan mencukupkannya. Peruntukan sebanyak RM150 juta telah diluluskan untuk menyediakan pengimas terma di pintu masuk serta peralatan lain dan bahan yang telah dikenal pasti oleh KKM. Peralatan untuk digunakan mengesan wabak adalah amat penting di samping kita dapat membendung wabak ini supaya tidak menular dalam keadaan terkawal. Strategi kedua memberikan tumpuan kepada dua tujuan utama iaitu meningkatkan perbelanjaan isi rumah dan projek membenteraskan rakyat di seluruh Malaysia. Bagi tempoh 6 bulan bermula 1 April 2020 sehingga 31 Disember 2020, caruman pekerja minimum KWSP akan dikurangkan sebanyak 4%, iaitu daripada 11% kepada 7%. Namun, ahli KWSP mempunyai pilihan untuk terus mencarum pada kadar yang lebih tinggi. Kaedah ini berpotensi untuk mengekalkan RM10 bilion di tangan pencaruman. Ini adalah untuk pencarum menikmati kesannya pada usia persaraan dengan lebih selesa dan selamat sejajar dengan hasrat kemakmuran bersama. Kerajaan akan menambah baik BSH seperti berikut. Mengawalkan bayaran BSH sebanyak RM200 yang dijadualkan pada bulan Mei 2020 untuk dibayar pada bulan Mac 2020. Menambahkan lagi bayaran tunai sebanyak RM100 secara on-off kepada semua penerima BSH pada bulan Mei 2020 dan ditambahkan lagi RM50 yang akan disalurkan secara e-tunai. Kita tahu teknologi maklumat memainkan peranan dalam menyempurnakan segala dasar kerajaan termasuklah dalam penggunaan seperti e-tunai. Secara tidak langsung, masyarakat telah belajar untuk mengendalikan perbelanjaan secara elektronik dan nampak lebih selamat dari wang tunai. BNN akan menambah skop penggunaan dana agromakanan berjumlah RM1 bilion untuk SME yang terlibat dalam pengeluaran makanan meliputi pembelanjaan modal sebanyak tambahan kepada modal kerja. Dana akan ditawarkan bagi tempoh maksimum 8 tahun. Kadar pembiayaan 3.75% dan sebanyak ringgit Malaysia 5 juta setiap SME. Sebagai tambahan, kerajaan akan menyediakan ringgit Malaysia 40 juta bagi membantu meningkatkan pendapatan pengusaha kecil yang terlibat dalam pertanian dan pengeluaran makanan melalui inisiatif seperti berikut. Mewujudkan rangkaian kemudahan penyimpanan makanan yang lebih luas oleh farma untuk menstabilkan turun naik barangan makanan disebabkan gangguan bekalan. Geran untuk menggalakkan usahawan tempatan untuk memasarkan produk mereka pada platform e-dagang dan memperluaskan kejayaan program perkhidmatan e-dagang setempat PEDAS.
ke lebih banyak pusat rural internet Kementerian Kewangan Malaysia 2020. Dalam era pandemik ini, kerajaan mengambil serius menyediakan kemudahan awam dan infrastruktur yang akan dinikmati oleh semua rakyat di bandar ataupun luar bandar. Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan menerima peruntukan hampir ringgit Malaysia 2 bilion untuk menjalan projek. Kontraktor Bumiputera dan kecil mendapat faedah daripada projek kecil yang akan mempertingkatkan aktiviti ekonomi di samping memastikan pelaksanaan projek dengan kadar segera. Antara projek yang dijalankan adalah projek penyelenggaraan infrastruktur awam PIA dan infrastruktur asas PIAS serta infrastruktur asas luar bandar RBI dengan memperuntukkan sebanyak RM350 juta dan RM250 juta peruntukan tambahan untuk penyelenggaraan jalan persekutuan yang dilaksanakan oleh kontraktor baru. Melalui tender terbuka yang dijalankan oleh syarikat-syarikat konsesi dan wakil kerajaan Kementerian Kerja Raya di mana kos projek akan berdasarkan standard PRE 2020 SOR yang ditetapkan di dalam perjanjian konsesi. Penyelenggaraan cerun dilaksanakan dengan peruntukan sebanyak RM50 juta. Pemeliharaan kebersihan seluruh sekolah sebanyak RM100 juta. Peruntukan diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan. Kaedah diperluas kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG melalui konsep gotong royong untuk keperluan pembelian peralatan, perabot dan kelengkapan asrama sekolah sebanyak RM100 juta telah diperuntukkan. Kementerian Perumahan juga dan kerajaan tempatan diperuntukkan sebanyak RM150 juta bagi disalurkan kepada semua pihak berkuasa tempatan untuk melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur awam tempatan serta memastikan kebersihan tapak pelancongan. Usaha untuk memperbaiki kualiti hidup keluarga asnaf dan golongan yang kurang bernasib baik. Projek sosial dilaksanakan dengan peruntukan sejumlah RM25 juta. Penyesuaian kaedah yang digunakan adalah kaedah geran dan pelaksanaan projek. Projek telah diketahui seperti program perencanaan pendapatan untuk memperbaiki taraf hidup serta mata pencarian. Seperti projek sumber air alternatif yang digunakan, tujuan pelaksanaan adalah untuk menggalakkan sukarelawanan dan peningkatan kerjasama dengan NGO dan perusahaan sosial. Kerajaan telah menyediakan sejumlah RM25 juta untuk membaik pulih dan selenggara semua kemudahan di pusat kemas seluruh negara. Hal persekitaran yang kondusif untuk pelajar. Peruntukan sebanyak RM50 juta untuk membaik pulih dan menyelenggara jeti, jalan pengairan atau perladangan pengairan dan peralatan makis. Peruntukan sebanyak RM50 juta untuk baik pulih kolam, takungan dan naik taraf. Band tebing dan sungai di seluruh negara. Penyelenggaraan rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT, kuartus bangunan teknikal diperuntukkan sebanyak RM50 juta dan peruntukan sebanyak RM75 juta untuk menaik taraf dan membaik pulih kemudahan dan fasiliti sukan di seluruh negara. Sejumlah RM40 juta diperuntukkan bagi penyelenggaraan bangunan di bawah bahagian pengurusan hartanah. Selain itu, projek mesra rakyat diperuntukkan sebanyak RM150 juta. Pakej prihatin ini dapat memperbaiki kedudukan ekonomi mencapai tahap pemulihan yang kukuh. Sebagai rakyat Malaysia, saya berharap kita dapat mengatasi wabak COVID-19 dengan selamat dan sejahtera. Segala kerosakan fizikal, sosial dan ekonomi dapat dipulihkan dengan segera tanpa mengambil tempoh berpanjangan. Ini berikutan kita telah yakin dengan pakej rancangan ekonomi yang menjadi dasar negara terkini. Kemungkinan akan menyusul plan kontingensi untuk menyokong pakej rancangan tersebut. Walau bagaimanapun, saya amat kontingensi untuk menyokong pakej rancangan. Bagaimanapun, saya amat berharap negara akan menjadi lebih stabil dari segi ekonomi dan politik kerana dunia telah menjadi perlahan di pasaran saham dan perdagangan. Ini sedikit sebanyak memberi kita peluang untuk bersaing dari segi pengeluaran komoditi kerana permintaannya
komoditi adalah amat tinggi. Rakyat Malaysia adalah terajin dan produktif, kerana itu kita sentiasa dapat mengharungi cabaran ekonomi dan politik dengan cara berhemah dan komited. Dengan ini, harapan saya Malaysia menjadi harimau ASEAN akan lagi sekali menjadi kenyataan. Sekian, terima kasih.